Hai, selamat datang ke Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6. Okey, untuk pelajaran pada hari ini kita akan pergi ke alatan tangan. Okey, kita akan melihat beberapa alatan tangan yang digunakan dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Jadi alatan tangan adalah uh, alatan tangan adalah yang sesuai, adalah yang penting untuk menghasilkan sesuatu projek. Jadi selalunya alatan tangan ini akan kita gunakan untuk menghasilkan projek RBT ya. Jadi yang pertama yang kita ada adalah ya, gergaji tangan. Okey, yang pertama, alatan yang pertama kita ada adalah gergaji tangan. Jadi alat ini digunakan untuk, biasanya cikgu pun rasa murid-murid tahu, memotong kayu dan juga papan lah. Okey, kemudian kita ada gergaji lengkung halus. Jadi ini adalah alatan dia lah, lengkung. Jadi lengkung ini kemudian mata dia adalah dalam bentuk halus. Jadi kegunaan adalah untuk menggergaji bentuk lengkung dan bahan yang nipis. Okey, jadi mata gergajinya perlu dipasang mahalah ke pemegang. Jadi mahalah pemegang lah. Jadi nak bentuk macam ini, kita biasanya gunakan gergaji lengkung halus. Okey, kemudian seterusnya kita ada gergaji kerawang. Okey, ini gergaji kerawang adalah macam ni lah bentuk dia. Okey, gergaji kerawang ialah sejenis mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan motor. Jadi ini adalah sesuatu yang menggunakan mesin lah untuk digerakkan. Jadi pada mesin ini terdapat mata gergaji halus dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Jadi ini kalau kita nak kerja kita dilakukan dengan lebih cepat, kita gunakan gergaji kerawang, ataupun dalam bahasa Inggeris dia scroll saw. Okey, jadi banyak jadi melengkung dengan cepat, oleh itu banyak produk yang dapat dihasilkan dengan tempoh yang singkat. Okey, seterusnya kita ada pahat. Jadi kita pahat ada bermacam-macam jenis dan juga mata yang berbeza-beza. Jadi pahat ini adalah yang ini. Jadi alat ini adalah untuk memahat, meraut, meratakan tagam dan juga membersihkan bucu tagam. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong. Mata diperbuat daripada kaluli. Terdapat pelbagai jenis pahat yang digunakan dalam kerja kayu, antaranya pahat tepi serong. Jadi ini adalah pahat tepi serong lah. Biasanya kita gunakan gading kayu untuk menukar pahat lah. Okey, jadi itu untuk pahat. Seterusnya dalam muka surat nombor 6, alatan tangan yang kita ada adalah pisau pemotong perspeks. Jadi pisau pemotong perspek, mata dia macam ni lah. Okey, jadi kita biasanya untuk memotong perspek kita gunakan pisau yang inilah. Okey, pisau ini digunakan memotong kepingan perspek secara lurus. Okey, kita gunakan bersama-sama dengan pembaris keloli. Okey, kemudian yang keenam pula kita ada pistol pengokot stapler gun. Okey, jadi ini adalah pistol pengokot. Okey, pistol stapler gun. Alat ini digunakan bersama-sama dengan dawai kokot untuk mencantumkan dua jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Okey, kita gunakan stapler gun untuk mencantum papan. Biasanya pistol pengokot ini digunakan untuk menghasilkan perabot kayu lah, biasanya yang menggunakan papan lapis. Dan yang nombor 7, yang alatan tangan yang biasa kita gunakan untuk menghasilkan projek, kita gunakan pistol perekat panas, atau dalam bahasa Inggeris dia hot glue gun. Jadi pistol perekat panas digunakan bersama-sama dengan rod perekat panas. Jadi kita letakkan rod inilah, okey, hot melt glue di dalam pistol perekat panas. Terdapat elemen pemanas yang fungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Rod perekat panas yang telah cair itu digunakan untuk mencantum bahan. Jadi biasanya pistol perekat panas kita gunakan untuk mencantum satu bahan lah. Jadi berhati-hati dengan muncungnya sebab sangat panas semasa digunakan. Okey, jadi itu 7 alatan tangan yang biasa kita gunakan untuk menghasilkan projek untuk RBT tahun 6.
Jadi cikgu telah pun memberikan kepada murid-murid satu modul pada semalam hari Isnin untuk murid-murid siapkan. Okey, jadi seperti yang cikgu telah pun nyatakan dalam modul sila baca buku teks ABT muka surat 4, 5 dan 6. Kemudian tonton video yang akan cikgu siarkan pada WhatsApp kelas. Ini adalah videonya lah. Okey, dalam video tersebut diterangkan mengenai 7 alatan tangan. Jadi cikgu telah pun menerangkan 7 alatan tangan yang berbeza serta fungsi alatan tersebut. Semua keterangan adalah pandukan buku teks. Jadi cikgu terangkan pandukan buku teks, tidak ada buku yang lain cikgu gunakan lah. Jadi murid-murid boleh membaca dengan lebih lanjut tentang tersebut. Jadi tugas untuk murid adalah untuk menghasilkan poster yang bersaiz A4. Jadi ini adalah poster yang kertas A4. Kertas yang cikgu gunakan untuk modul kamu ini adalah kertas A4. Mengenai 7 alatan tersebut, okey, tuliskan nama alatan tangan, fungsi alatan, kemudian gambar, dilukis ataupun ditampak atau dicetak. Jadi poster murid boleh dihasilkan dengan secara bertulis tangan ataupun bercetak. Okey, jadi ini adalah poster kamu. Jadi kamu boleh tulis tangan lah. Okey. Biasanya cikgu nak kamu tulis nama kamu di atas sini. Okey. Nama. Kemudian kelas kamu. Sudah cukup. Kemudian tarikh lah. Kemudian tajuk poster kamu adalah alatan tangan. Okey. Yang pertama tadi adalah kita buka dalam buku teks kita balik, iaitu yang pertama adalah gergaji tangan. Jadi gergaji tangan ini digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Itu adalah kegunaan dia lah. Digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okey, gariskan gergaji tangan di sini. Kemudian ini adalah yang cikgu adalah photostat. Okey, ambilkan yang ini, gunting. Okey, gunting. Ambilkan gam. Ambilkan gam, kemudian tampal. Okey, kemudian kamu tuliskan untuk nombor 2. Nombor 2 pula adalah gergaji lengkung halus. Okey. Gergaji lengkung halus. Jadi kegunaannya adalah digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Itu saja kegunaan dia lah. Okey, digunakan untuk menggergaji bentuk
pada bahan yang nipis. Okey, jadi sebelah ini kamu lekatkan gambar lah. Okey. Kemudian kamu buat untuk nombor 3, iaitu gergaji kerawang, dan juga iaitu skroso. Okey, nombor 4 iaitu pahat. Ini beserta dengan penerangan dia sekali lah. Pahat, penerangan dan juga gambar dia. Okey. Kemudian pisau pemotong prospek iaitu nombor 5, nombor 6 dan juga nombor 7. Murid-murid boleh tulis tangan, ataupun kalau di rumah murid-murid ada laptop, ada komputer dan ada juga printer, boleh juga buatkan secara di dalam laptop, di dalam komputer dan juga print. Boleh hantar buat macam itu juga pun boleh jugalah. Okey, jadi itu saja untuk hari ini daripada cikgu, tugasan penerangan mengenai alatan membuat poster alatan tangan. Okey. Jadi hasil kerja yang telah siap, cikgu nak kamu masukkan ke dalam fail kamu. Okey, sekian. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.